subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita menyambung bicara kita pada bahagian yang terakhir daripada saat-saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita renungkan wasiat Imam Ash-Shibli. Imam Shibli ini merupakan daripada golongan salaf yang ianya meninggal dunia pada tahun 334 Hijrah. Dia telah mendatangkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berbunyi i'mal lid-dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Jadi kata-kata yang Imam Shibli ini ambil daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berkerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja ni seolah-olah kita nak hidup lama ke atas dunia ni. Bekerjalah bersungguh-sungguh sekadar mana engkau nak tinggal dalam dia. 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, bekerjalah, kan? Kerana itu disuruh. Kerana kalau kita tak bekerja, kita tak cari kehidupan, maka kita tidak ada penghidupan, kan? Ini ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam soal keduniaan, dalam soal hidup. Dalam soal hidup disuruh kita bekerja semau kita, kan? Siang ke malam ke, tuan-tuan, kita nak bekerja untuk dunia kita, ahlan wa sahlan. Tapi Rasulullah juga mengingatkan, dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Jadi untuk akhirat kita beramal sekadar mana kita nak hidup di akhirat. Kerana alam akhirat itu merupakan alam yang baqa. Jadi kita nak masuk kepada alam yang baqa berapa banyak? Maknanya amal ataupun kita punya bekalan yang kita nak bawa ke satu alam yang baqa, yang kita pergi tak akan kembali balik. Jadi ini dua perbandingan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sebut tentang bagaimana kehidupan alam fana dengan alam yang baqa. Kalau kau kerja dekat atas dunia, kau cari di alam fana ni, berapa lama pun kau hidup, satu hari kau pasti akan meninggalkan dunia ni, kan? Tapi kalau kamu beramal, kamu memikirkan bahawa kesudahan kamu ni akan mati, kamu akan masuk kepada alam yang lain, alam yang lebih kekal,
maka apa amalan yang kamu nak kena buat ketika mana nak kembali kepada alam yang lebih kekal, yang kamu tidak akan kembali balik pada tempat yang asal, tempat yang pertama tadi. Jadi kita diminta merenung, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan beramallah kerana Allah Ta'ala sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Sekadar mana kita berhajat kepada Allah, maka beramallah. Kita nak sehat, hendak kelapangan hidup, hendakkan ketenangan, hendakkan keluasan hidup, kemurahan rezeki, anak-anak yang membahagiakan, keluarga yang membahagiakan, maka beramallah, berhajatlah engkau. Mana beramal sekadar mana engkau berhajat kepada Allah. Kalau engkau berhajatnya sikit, buatlah sekadar. Tapi kalau engkau berhajat banyak, bukan setakat berhajat engkau kepada dunia, tapi berhajat pada akhirat, maka sudah tentu amal engkau mesti banyak, kan? Sebab kita ni nak kembali kepada akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala mengajar kepada kita minta dunia, minta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia pun ada kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga ada kebaikan. Dan berbuatlah amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan seksaannya. Jadi kalau kita hidup ni tuan-tuan, kita sanggup untuk menahan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, silakan dekat atas dunia ni buatlah apa yang kau suka, kan? Maknanya mengikut apa yang kau kehendak. Yang Allah Ta'ala larang, kau nak buat. Kalau kau tahu boleh menahan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Rasulullah kata silakan, tak ada siapa yang boleh nak halang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kisah seorang mana salafus salih, ketika mana hujan turun, maka datang seorang perempuan, anak gadis, maknanya datang berteduh tempat dia bersuluk, kan? Kerana dia ni bersuluk ni tak pernah tengok orang perempuan, kesian kan, lalu diberikan tempat tidur. Waktu dia tidur ni, kita faham aje lah, kalau orang tidur tak boleh nak dikawal, sebab dia dalam keadaan dia tak ingat. Tok guru ni, kerana bilik yang diduduk tu tak ada bilik lain dah, tak ada ruang, kan? Dibagikan maknanya pakaian, dia tidur. Perempuan ni tidur kerana keletihan, maka tok guru ni duk beramal, jeling juga, kan? Manusia kan, syaitan ni bijak, dia tengok, kan? Maka syaitan pun maknanya menjalankan jarumnya. Ni dikata peluang ni, kan? Engkau pun masih lagi boleh lagi nak maka tok guru ni dia kata, berkatalah dia dalam hati dia, kebetulan dia duduk dalam bilik tu, ada maknanya satu pelita. Maka dia katakan, wahai yang empunya diri, kalaulah sekiranya engkau boleh menahan api daripada pelita ni, kan, kesakitan api pelita ni, nasaya aku akan melakukan bersama dengan perempuan ni. Maka ketika mana dia mencucurkan jari dia kepada api tu, dia terasa sakit. Maka dia kata, dia beristighfar banyak-banyak, kerana dia kata, kalaulah api yang dunia yang 70 dia gendam dalam lautan pun dah rasa sakit, apatah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terselamat dia daripada perkara yang tak diingini, kerana Allah Ta'ala menjaga dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cuba kita renung dan fikir-fikirkan, insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita tentang saat-saat ataupun waktu telah kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah memberikan satu wasiat ataupun memberikan satu pidato dia kepada orang, kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat yang lain.
maka janganlah kalian membiarkan syaitan menyesatkan kalian dengan kematian Nabi kalian. Mana jangan bila Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, maknanya kamu disesatkan oleh syaitan. Ada? Walaupun kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna syaitana lakum adu mubin, bahawa syaitan bagi kamu itu adalah musuh yang paling nyata. Dan janganlah ia sampai memfitnah kalian dan untuk meninggalkan agama. Jangan syaitan tu menjadi fitnah. Jangan kematian Rasulullah SAW ataupun kematian para nabi dan rasul ni dia menjadi fitnah, kan? Menjadi fitnah. Lawanlah ia dengan bergegas melakukan kebajikan, nascaya kamu akan dapat menundukkannya. Jangan sekali-kali memberinya kesempatan supaya ia tidak menyusup dan menggoda kalian. Ini ingatan daripada Saidina Abu Bakar, mengingatkan manusia, orang yang ada pada hari itu, jangan sampai maknanya dengan sebab Rasulullah SAW wafat, manusia ni dia berfikir macam-macam. Habislah Rasulullah dah wafat, kita tak ada siapa nak bimbing lagi, maka Allah Ta'ala pun tak turunkan berkat lagi. Jangan sampai macam tu, kerana syaitan ni memang sengaja mau mencampakkan maknanya rasa was-was di dalam hati manusia. Jadi dengan sebab tu ingat, menurut Abdullah bin Abbas, ketika mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an selesai menyampaikan pidatonya, ia berkata kepada Umar, wahai Umar, aku dengar engkau berkata bahawa Nabi SAW tidak wafat. Tidakkah engkau ingat bahawa beliau sering mengatakan pasti akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Dan Allah sendiri juga telah berfirman dalam kitabnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi satu maknanya kata-kata yang nak menyedarkan Saidina Umar, kerana Saidina Umar ni dia kalangan para sahabat yang tak boleh terima langsung bila sebut Rasulullah wafat. Dia tak boleh terima. Dia tak terima bukan apa tuan-tuan, sebab kasih dia punya sayang dia pada Rasulullah SAW, sampai tak boleh nak terima, tak boleh nak menerima kenyataan kalau Rasulullah tu wafat. Sehingga apabila dia keluar daripada, bila dengar berita orang mengatakan bahawa Rasulullah wafat, dia keluar jumpa dengan orang ramai. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, kepala dia semua hilang. Mana tuan-tuan, orang takut dengan Saidina Umar, kan? Sebab dia nama, sebab tu dia dapat gelaran Al-Faruq, kan? Orang yang cukup berani menyatakan kebenaran. Tak ada orang berani. Abu Bakar ni orang boleh tahan lagi, sebab dia lemah lembut, kan? Lemah lembut Abu Bakar, orang lemah lembut. Kalau semayang baca Quran sikit menangis, kan? Tak boleh nak selesai semayang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar dah, dia punya kerah tu bukan orang yang takut, syaitan pun takut. Nah, syaitan pun tak berani dengan Abu Bakar. Bayangkan tu, syaitan yang tak dapat dilihat tu pun dengan Abu Bakar tak berani. Mana-mana jalan yang telah dilalui oleh Umar Al-Faruq, nascaya syaitan tidak akan melalui jalan tu lagi. Tak berani. Kita bukan itu je, polong boleh ikut balik Umar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini memang orang hebat tuan-tuan, hebat. Kerana keberanian dia tu. Sebab bila dia masuk je Islam, sebab tu Allah Ta'ala beri kemenangan, beri kekuatan kepada Islam. Dia masuk je Islam, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Islam. Islam tu jadi kuat dengan sebab masuknya Umar, jadi asbab. Kenapa? Kerana Saidina Umar orang yang cukup berani. Dia tak kira siapa, kan? Dia tak kira siapa, kan? Adik ipar ke, adik dia sendiri pun di penangan dia. Bayang tuan-tuan, sahabat-sahabat ni lagi pula, kan? Dia tak kira. Ini keberanian Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi apabila Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahawa tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW sebut bahawa dia akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan dibacakan kepadanya daripada Quran, daripada surah Zumar,
Maka Umar pun menjawab, demi Allah. Ni orang yang ada tauhid, tuan-tuan. Orang yang ada tauhid, apabila sampai kepada dia ni makna nasihat daripada orang-orang yang soleh, maka orang-orang yang baik-baik ni akan terdorong untuk menjadi baik. Sebab tu kita hidup ni, tuan-tuan, perlu dikelilingi orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang mengingatkan kita kepada syurga. Kena ada orang-orang ni yang duduk dengan keliling kita, dan kita kena cari orang-orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, kan? Mengingatkan kita bila kita lalai. Ini kawan, ini namanya sahabat. Kalau orang ni dia berkeliling dengan kita, tak pernah nak mengingatkan kita kepada akhirat, kepada Allah, kepada apa, untuk buat taat, ini bahaya, tuan-tuan. Kawan ni dia menyesatkan. Sebab tu kita kena tinggalkan dia. Sebab tu, tuan-tuan, Saidina Umar telah diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dengan tu Saidina Umar berkata, demi Allah, sebelum ini aku seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ni. Sedangkan Saidina Umar ni Qurannya dibaca 3 kali khatam, 3 hari sekali khatam, kan? Dia baca Quran ni 3 hari sekali khatam. Kita ni banyak hari, tuan-tuan. Ada yang tak khatam-khatam langsung, sehingga dia dikhatamkan, kan? Bayangkan Saidina Umar, sehingga bila dia dengar ayat ni, aku macam tak pernah dengar ayat ni. Kerana beratnya musibah yang menimpaku, aku bersaksi bahawa Al-Quran itu seperti yang telah diturunkan, bahawa hadis itu seperti yang diriwayatkan, dan bahawa Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kita baca tiap-tiap hari, kita baca tiap-tiap hari, nak mengingatkan Allah itu dia maha hidup. Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, huwal hayyul qayyum, iaitu Allah yang maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Allahu Akbar, tuan-tuan, kan? Itu sebabnya bila tuan-tuan baca maknanya Ayatul Kursi, tuan-tuan akan mengingat tiap-tiap hari maknanya 9 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tu ada 9 sifat yang Allah Taala sebutkan. Tiap-tiap hari baca Ayatul Kursi, kita akan teringat akan 9 maknanya sifat kebesaran Allah. Sama ada tuan-tuan perasan tak perasan ke, jangan tanya kat mana nak cari tuan-tuan. Pergi balikkan baca balikkan tengok. Kita bukan nak belajar tafsir, kan? Balikkan tengok sendiri. Sedangkan dah tiap-tiap hari baca tu. Jadi kita tengok sendiri kat mana yang Allah Taala sebut tu, ya, sifat-sifat dia tadi, kan? Sebab tu dinamakan Ayatul Kursi, kan? Satu makna ayat yang diturunkan 2 kali dia punya turun dia. Dia punya kemuliaan dia hebat, kan? Satu ayat yang paling agung, kan? Jadi tuan-tuan hendaklah dibaca selalu, kerana dia punya fadilat yang begitu besar. Dan sesungguhnya kita semua adalah kepunyaan Allah, dan kita pasti akan kembali kepadanya. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berkata begitu, Umar lalu duduk di samping Abu Bakar. Jadi tenang. Sebab tu bila duduk dengan orang-orang soleh ni, yanzilu alal barakah, tuan-tuan, itu sebabnya penting bila kita duduk dengan majlis-majlis orang soleh, majlis-majlis orang baik-baik, Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan. Itu penting. Sebab tu kita kena duduk dalam majlis-majlis macam ni, kerana Allah Ta'ala turunkan berkat, kan? Duduk dengan orang-orang soleh, kalau sekiranya Allah Ta'ala bagi berkat, kita dapat sama. Itu penting. Sebab tu kita kena cari orang yang elok-elok, orang-orang yang baik-baik. Kerana bila orang buat baik ini, rahmat Allah Ta'ala sentiasa turun, kan? Dan nak menunjukkan kepada kita juga, hati orang-orang yang beriman bila dengar ayat Quran, dia jadi tenang. Orang-orang beriman ni tuan-tuan, wa yunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmah
Allah Ta'ala turunkan Quran itu, dia menjadi makna menjadi syifa dan menjadi rahmat. Itu sebabnya orang-orang beriman bila dengar ayat Quran dia jadi tenang. Ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, kemudian yaqra'ul Quran wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berhimpun orang di dalam mana-mana rumah Allah Ta'ala, mereka ni yaqra'ul Quran, yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum, mereka belajar Quran, baca Quran, mereka belajar Quran, belajar ilmu dan sebagainya, melainkan pada waktu itu Allah Ta'ala berikan ketenangan. Waktu bila dengar ayat Quran, para sahabat, contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar bacakan ayat, dia jadi tenang jiwa dia, kan? Inilah sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang beriman. Bila dia mendengar kalamullah, dia jadi tenang. Hari ni cuba kita tengok tuan-tuan, kalau kita ni nak masuk dalam kereta, kita dengar mengaji tenang tak tenang kita? Ke nak buka lagu? Itu tengok, kita jadi tenang tak bila dengar Quran, kan? Kita lagu dengan Quran tu, mana yang bagi tenang kepada kita? Kalau sekiranya lagu tu menenangkan, maka sedangkan maknanya lagu-lagu ni merupakan lahwal hadis, kan? Makna perkataan-perkataan yang melalaikan, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Aisyah radhiyallahu menceritakan, radhiyallahu anha menceritakan ketika orang berkumpul, orang banyak berkumpul untuk memandikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu bagaimana nak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak tahu pula, kan? Sebab ini sejarah dalam hidup mereka. Kali pertama mereka menempuh maknanya kewafatan seorang nabi, seorang rasul. Tak tahu mana nak buat, sebab tak ada garis panduan. Kita tuan-tuan kalau mati orang besar-besar ni, dia ada garis panduan dia. Ada buku tata cara memandikan orang besar. Saya terlibat sendiri lah, terlibat menyusun dia punya cara mandi tu. Oh, payah pula nak mandi orang ni. Mana? Jadi tuan-tuan, kita senangnya pakai siram je. Oh, cara mandi dia ni payah pula, kan? Sebelum nak mandikan protokolnya banyak pula. Ada garisan-garisan yang kita kena tempuh. Jadi nak mati kan, bila dah kapan tak boleh nak tanam macam tu, kena masuk kotak pula sebelum tu kena tengok dulu. Oh, pakak susah betul, kan? Dalam masuk atas susah, bawah lagi susah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Dia ada garis panduan dia, cara nak mandi. Nanti bila nak hantar mayat, rider tak boleh duduk belakang, kan? Dia mesti duduk kereta-kereta kerajaan tak boleh. Nak menghantar jenazah orang besar-besar tak boleh duduk di depan, dia mesti duduk di belakang. Wah, macam-macam. Kita start semua jalannya, kan? Oh, payah tuan-tuan, payah, kan? Apatah lagi kalau sekiranya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup lama dengan Rasulullah. Dan sebelum tu 400 tahun Nabi tak ada. Tak ada apa satu berita ataupun garis panduan yang mereka nak contoh, nak tiru macam mana nak mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ni jadi bingung belaka. Jadi maknanya jadi kelang kabut belaka ketika nak mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau mandi orang biasa kena buka baju. Ni Rasul nak buka baju tak? Nak mandikan dengan baju je sekali ke tidak? Ni jadi semua jadi persoalan. Maka demi Allah kami tak tahu bagaimana nak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni jadi bingung. Tanya Abu Bakar, Abu Bakar kata, entah, aku pun tak tahu. Maka apakah kami lepaskan pakaiannya seperti mana yang kami selalu lakukan terhadap orang-orang yang mati di antara kami. Kalau orang kita ni mati, baju dibuka, kan? Nanti pakaikan kain, mandikan di atas kain dia,
Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah ni waktu hidupnya pun auratnya tak pernah ditengok orang. Apatah lagi waktu mati. Lebih-lebih lagi auratnya terjaga, kan? Maka tuan-tuan, ketika nak mandikan sama ada tetap dengan keadaan berpakaian ataupun tidak, maka tiba-tiba Allah Ta'ala mengirimkan rasa mengantuk kepada kami di kalangan para sahabat radhiyallahu an, sehingga masing-masing meletakkan dagu mereka di dadanya sampai tertidur. Allah Ta'ala kirimkan mengantuk, dan duk huru-hara tu, duk fikir gini, semua terlelap. Duk fikir macam mana ni, semua lelap. Letakkan dagu dia kat dada. Bukan dia yang letak, kan? Memang Allah Ta'ala jadi gitu. Kenapa nak beri ilham? Sebab masing-masing tak tahu nak buat macam mana. Duk fikir, pakat ngeleng-ngeleng kepala, lelah terdetak atas ni, semua pakat tertidur belaka. Maka dalam keadaan tertidur tu, maka terdengarlah mereka akan suara yang berkata, mandikan Rasulullah dalam keadaan berpakaian. Dengar dalam mimpi, dalam tidur tadi. Dan sekejap tadi, orang kata tidur tu bukan tidur macam kita lah tuan-tuan. Tidur ambil berdiri, orang kata telayang je lah. Dalam letak macam terkejap mata, telayang. Macam orang bawa kereta, atau kalau dia bawa kereta, dia kalau dia telayang tak, dia tertidur sebenarnya. Tu yang kereta boleh. Ini dia telayang, mari ilham. Suara, dengar suara, mandikan Rasulullah dengan pakaiannya, jangan buka. Maka tersedar belaka. Maka mereka pun mandikan. Mula urusan mandi, sebab dah tahu dah macam mana nak mandikan. Pakaian yang tidur ni semua dengar yang sama. Ini luar biasa tuan-tuan. Sudah tentu dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mimpi orang saleh itu adalah dekat dengan wahyu. Mimpi orang saleh ni dekat dengan wahyu. Jadi dengan sebab tu dia berbeza dengan mimpi kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebaik terbangun dari tidur mereka lakukan seperti yang diperintahkan oleh suara tersebut. Demikian beliau baginda dimandikan. Yang beliau tu tuan-tuan ubah, kita ambil sebagai apa ni, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah baginda dimandikan. Ubah semua yang beliau tu ubah. Tak layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kataan beliau. Ubah-ubahkan. Sambil-sambil kita baca ni, kita ubahkan. Kemudian dia kata apa? Dan demikianlah baginda dimandikan dengan baju panjangnya, makna jubah. Rasulullah dimandikan dengan jubahnya, tak dibuka. Setelah selesai dimandikan baginda, memandikan baginda, mereka membungkus ataupun maknanya mengkapankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain kapan. Jadi mengikut riwayat, kain kapan yang digunakan untuk mengkapankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diambil daripada Mesir dan daripada Yaman. Itu dia tuan-tuan. Kain kapan Rasulullah ni digunakan daripada Mesir dan Yaman. Jadi kalau kita tengoklah waktu sejarah tentang bagaimana saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, atau setelah wafat, mereka ni mengkapankan. Jadi kita boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, di sana disebutkan ada kain kapan orang yang mengkebumikan, orang yang menggali liang lahat, semuanya disebutkan di situ. Kita tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okay. Kemudian Ali bin Abi Talib menerangkan, dah kapan kami ingin melepaskan baju baginda. Maknalah lepas, makna dah mandi kan, nak lepaskan, nak waktu nak kapan, nak buka lah. Itu biasa kebiasaannya. Ketika mana orang nak kapan, baju yang basah tadi, kain yang basah tu mesti dia buka. Maka mendadak mendengar suara, jangan kalian tanggalkan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni ketika mana dimandikan dengan pakaiannya, dikapan pun dengan pakaiannya yang masih ada di tubuh badan ni. Dia tak ditanggalkan. Kan? Tak ditanggalkan. Kami turuti suruhan itu. Maknanya dalam proses Rasulullah mula ke bumi kan, dimandikan,
dikafan, sampailah dia ni dikebumikan. Ada yang guide dia. Yang guide ni Allah Ta'ala yang guide, yang maknanya tunjuk kepada para sahabat radhiyallahu an, kerana mereka tak tahu langsung. Allah Ta'ala beritahu suara-suara yang disebut tadi, maka kebanyakan maknanya para ulama mengatakan itulah suara malaikat. Malaikat punya suara beritahu. Makna waktu mandi pun jadi mereka tak tahu macam mana nak kapan pun, macam mana nak buka baju atau tidak. Ini kata Sayyidina Ali, kami mendengar suara, lalu membaringkan beliau di atas posisi telentang, kantan telentang, sebagaimana kami memandikan seorang yang mati di antara kami, dan setiap kali kami hendak membasuh atau satu anggota badan yang beliau yang belum terbasuh oleh air, anggota itu kami balikkan untuk kami basuh sehingga semuanya selesai. Tiba-tiba terdengar suara, kata Sayyidina Ali, ni Sayyidina Ali pula meriwayatkan, waktu kami nak mandikan Rasulullah SAW, waktu kami nak tanggalkan baju, suara kata jangan tanggalkan, mandikan dengan bajunya sekali. Dan waktu mandikan Rasulullah, memang kita itu proses lah. Sebab apa? Mandikan mayat ni mesti meratakan air ke seluruh badan kan, mesti kena pusing, kena dibalik-balik kan. Maka ketika mana nak membalik-balikkan anggota Rasulullah SAW, terdengar suara seperti desiran angin yang berhembus ke arah kami. Suara itu mengatakan, perlakukan Rasulullah SAW dengan lemah lembut, dan untuk itu kalian akan diberi pahala. Semua tu diingat-ingatkan tu waktu nak mandi kan. Maknanya semuanya dipandu tu kan. Macam kita lah, kalau nak memandikan pembesar ni, dia ada satu juru guide dia kan. Waktu nak mandi kan kena ada orang yang beri arahan tu kan. Kalau nak masukkan mayat orang pembesar-pembesar ni di masjid negeri tu kan, dia kalau nak masukkan mayat ni, kita kena ada satu orang guide, kena jaga macam mana nak masukkan, cara nak turunkan tali. Tali tak boleh turun, orang sana lebih, orang sini kurang. Nanti dia tersekat keranda tu, dia punya dia punya kotak tu tersekat, nak tarik balik tak boleh tarik. Sebab kalau tanah ni dah berkena dengan kayu, dia tak tahulah tuan-tuan, dia nak tarik memang payah. Sebab dia jadi berat sungguh. Waktu turun, kena ada orang yang guide dia. Macam mana? Turunkan sikit-sikit, lepaskan sikit-sikit. Oh, susah tuan-tuan. Makan masa tu. Kemudian apabila keranda dah jatuh betul dalam, mayat mesti didirikan, diterbalikkan, masukkan tanah pula dalam keranda, berapa banyak nak masuk, nak sendal berapa banyak dan sebagainya. Dia ada cara dia kan. Jadi tuan-tuan, itu macam kita. Rasulullah SAW lebih-lebih lagi tuan-tuan, kerana dia Rasul, orang kena beri penghormatan walaupun dia dah wafat kan. Begitulah detik-detik kematian Rasulullah SAW. Baginda tidak meninggalkan apa pun selain yang dikuburkan bersamanya. Nak beri faham kepada kita. Lalu kita balik ni tuan-tuan, Rasulullah kata, maknanya cintalah akan putih, sesungguhnya putih itu pakaian kamu dan pakaian waktu mati kamu. Yang Rasulullah bawa balik apa? Tuan-tuan, kain putih juga. Dia seorang Rasul. Itulah kain yang membungkus Rasulullah SAW. Kalau sekiranya seorang Rasul itu dibungkus juga dengan kain putih, tuan-tuan, kita ni lebih-lebih lagi kan? Nak mengingatkan kepada kita. Tapi Rasulullah dibungkus bersama dengan amalan yang begitu banyak. Kita ni dibungkus, belum tentu amalan kita ada. Ni nak membezakan. Maka kata Abu Ja'far, dasar kubur baginda dilapik dengan tikar. Rasulullah ni tuan-tuan, ketika mana nak ke bumi Rasulullah ni juga, mereka ni pun jadi masalah juga kan. Nak gali kubur ni macam mana? Nak gali kubur pun jadi masalah, sebab tak tahu nak buat macam mana kan. Tak boleh tahu. Sebab zaman Rasulullah ni ada dua orang penggali kubur. Pertamanya Abu Talhah, yang keduanya Abu Ubaidah. Dua-dua orang ni dia punya cara gali kubur berbeza. Abu Talhah ini kalau dia menggali kubur, dia membina maknanya di tengah, liangnya di tengah. Ada?
Manakala Abu Ubaidah dia akan maknanya mengiring ke tepi. Dia berbeza tuan-tuan. Maka ketika mana nak tanam Rasulullah masuk dalam kubur ni, masing-masing duk keliru macam mana nak tanam kan. Lalu diilhamkan juga waktu nak tanam ni, ilhamkan. Kubur Rasulullah galinya bentuk apa? Bentuk lahat kan. Dan bila Rasulullah dikebumikan, sebelum daripada Rasulullah dimasukkan itu, dihamparkan dia dengan diletakkan qathifah. Qathifah ni ialah pemaidani yang dialas di bawah. Letakkan pemaidani dulu, lepas tu baru Rasulullah diletakkan dalam kan. Diletakkan itu, pemaidani merah diletakkan, lepas tu baru Rasulullah dimasukkan. Itu pun tuan-tuan, jadi orang Islam pada waktu tu, para sahabat pun jadi huru-hara juga caranya kan, sehingga mereka dimimpikan, tertidur lagi dimimpi. Ini maknanya nak menunjukkan perkara-perkara yang luar biasa ketika mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan. Kemudian begitulah detik-detik kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan apa selain daripada yang dikubur bersamanya. Kata Abu Ja'far, dasar kubur baginda dilapis dengan tika. Tika ni disebut ialah pemadani, pemadani merah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab tu ada, Syama'il ada. Dan pakaian yang biasa baginda kenakan, tak ditukar. Itulah mayat baginda dibaringkan di atas dalam bungkusan kain kafan. Baginda tidak meninggalkan warisan harta. Selama hidup, baginda tidak pernah meletakkan sepotong batu bata atau seutas jerami di atas batu bata. Pada kematian baginda terdapat banyak sekali pelajaran dalam peribadi penuh suri teladan terbaik bagi kaum muslimin. Jadi maknanya kita melihat daripada hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah hidup dengan kesenangan tuan-tuan kan. Rasulullah sehingga disebutkan bahawa Rasulullah tidak pernah meletakkan maknanya batu bata yang dialas dengan jerami-jerami supaya Rasulullah boleh duduk dalam keadaan selesa. Kan? Kita kalau orang besar-besar tuan-tuan, kursi dia duduk tenggelam kan. Tapi Rasulullah seorang pemimpin, seorang rasul, tidak pernah duduk kursi yang ada berlapik, melainkan batu-batu atas batu-batu dia duduk. Kalau batu-batu tu tajam, maka maknanya terasalah kepada punggung Rasulullah yang mulia akan kesakitannya. Waktu hari ni tuan-tuan, kalau kita duduk dalam masjid panas sikit kan, dalam keadaan tak selesa, hari tu orang komplain kan. Orang beribu tuan-tuan, 50,000 orang komplain panas sampai meleleh air dia kata kan. Tuan-tuan, baru 2 jam. Rasulullah bukan 2 jam, bertahun-tahun tuan-tuan hidup susah, api pun tak ada kat rumah kan. Kita baru duduk 2 jam, kipas tak berpusing, marah Pak Imam tu. Pak Imam sesak nafas hari tu, kena marah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kan, macam mana kita nak mengharapkan keselesaan hidup dalam syurga Allah kalau duduk atas dunia nak senang je. Kalau duduk dekat atas dunia kita nak senang je. Ustaz, kita dah ada ni, gunakanlah. Jangan tuan-tuan. Kalau kita hidup hari ni tak pernah susah, kita bimbang besok kita susah depan Allah Ta'ala kan. Kita susah tuan-tuan. Kita belajar, kita mengaji kitab banyak dah. Tuan-tuan punya kitab tebal. Kalau kitab tu terbalik, tuan kena 4 mati tuan-tuan. Tapi kita tak nak ambil maknanya pelajaran, tak nak belajar, tak nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itu jadi masalah kita
Tuan-tuan mungkin mengaji lebih banyak, tuan-tuan punya guru lebih banyak. Saya guru ni satu je, kan? Tapi kita tak nak ambil pengajaran, belajar tu. Kita takut makna kita belajar, ilmu kita tidak bermanfaat. Kita belajar, kita takut ilmu kita tak bermanfaat. Kalau setakat 2 jam, 3 jam pun kita dah susah, kita dah rasa itu satu penderitaan, tuan-tuan. Bayangkan Rasulullah SAW semayang tiap-tiap hari dalam masjid baginda hanya pasir, sujud atas pasir. Tuan-tuan boleh hari ni sujud atas kapet, itu pun kapet dah kerah pun marah dengan pengurusi. Apa dah pengurusi, gantilah kapet baru, kan? Duit buat banyak apa, bawa balik kat rumah ke? Sedap cakap, orang ni memang kena tampar, tuan-tuan, kan? Dia ikut selera dia cakap. Nak, kita tak pernah rasa. Tu sebabnya tuan-tuan, belajar ilmu tasawuf kena ada sifat qanaah. Nanti belajar, pergi cari guru. Cari guru yang boleh mengajar kita sifat qanaah, memada dengan apa yang ada. Selagi mana sifat qanaah tu belum masuk pada diri kita, selama itulah kita tidak akan merasa nikmat yang kita terima ni satu nikmat. Sebab tu kita tak pernah nak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab tak ada sifat qanaah dalam hidup. Makan nak sedap, nak banyak, kan? Kurang sambal sikit, apalah, kau ulur lah, kan? Nak sedap je, ulur. Nak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita ni, itu sebab tu, kan? Nanti balik cari guru yang boleh mendidik kita sifat qanaah, supaya kita merasa nikmat yang kita terima tiap-tiap hari ni adalah satu nikmat. Sebab hari ni tuan-tuan kita terima nikmat banyak, tapi kita tak merasa itu satu nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak pernah bersyukur dengan nikmat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Nanti kita akan masuk kepada perkara yang kedua ataupun kisah yang kedua dalam kehidupan manusia umat Islam, tentang kewafatan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat yang begitu mulia, yang dijanjikan daripada 10 orang yang janji masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi